Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu ketika dulu, isu kapal tempur pesisir Tentera Laut Diraja Malaysia, isu LCS adalah isu yang sangat popular dan sangat menarik perhatian seluruh Malaysia, malah dunia turut melihat perkara ini. Akhirnya ada berita terbaru berkenaan dengan isu LCS. Isu LCS, SPRM sudah mendakwa bekas Panglima TLDM. Siasatan akan terus diteruskan. Dakwaan pelbagai pihak, kononnya tiada tindakan yang diambil terhadap individu yang bertanggungjawab di dalam skandal yang membabitkan kapal tempur pesisir LCS adalah tidak tepat. Pengerusi panel penilaian operasi PPO Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Ahmad Rosli Muhammad Syam, sebaliknya berkata, pada Ogos tahun lalu, pengarah urusan Bosted Naval Shipyard Sdn Bhd BNS, iaitu Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Noor, yang juga adalah bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, didakwa di mahkamah atas tuduhan pecah amanah. Malah beliau turut berkata perbicaraan kes itu juga ditetapkan pada 8 Ogos ini. Katanya walaupun pertuduhan sudah dibuat, namun SPRM masih lagi meneruskan siasatan dan kali ini sedang berusaha untuk mendapatkan keterangan serta dokumen dari luar negara. Akan ada jerung yang bakal ditangkap agaknya. Kalau sudah sampai dokumen dari luar negara akan dikorek, saya fikir akan ada jerung-jerung yang bakal kena tangkap. Jadi saya berpendapat SPRM perlu diberi ruang untuk menjalankan siasatan mereka seperti yang telah diperuntukkan oleh undang-undang, katanya kepada BH. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan daripada Transparency International Malaysia TIM semalam yang menggesa kerajaan menjelaskan masalah yang dihadapi membabitkan kapal LCS berikutan. Terdapat beberapa persoalan takbir urus dan ketelusan yang masih tidak terjawab. Katanya walaupun kerajaan memberi jaminan akan menyelesaikan isu berkenaan, sehingga kini tiada tindakan diambil bagi menangani pelbagai persoalan yang dibangkitkan dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ahmad Rosli berkata, apa yang sedang dilakukan SPRM tidak dapat didedahkan kepada umum kerana siasatan yang dijalankan agensi itu dibuat secara tertutup. Memanglah ini tentang tentera, jadi semua siasatan itu mestilah sulit. Yang penting mereka menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan, katanya. Sebelum ini Ahmad Ramli, 78 tahun, mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah yang dikenakan terhadapnya selepas itu dibacakan di jurubahasa di hadapan Hakim Susana Hussain. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan yang jika sabit kesalahan, beliau boleh dipenjara tidak kurang 2 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun dengan sebat serta denda. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jadi sudah ada keputusan. Jadi jangan buat keputusan sendiri kerana siasatan masih lagi dilaksanakan. Kita berdoa semoga kes ini dapat dibuat dengan baik. Okey, teruskan menonton video berita seterusnya. Jangan keluar dulu kerana video seterusnya lebih menarik, lebih gempak, lebih pasti anda suka. Okey, teruskan, jangan skip.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Entah salah siapa, entah silap di mana, entah siapa, duk tudung jari ini waktu ini waktu ini waktu ini waktu ini. Sehingga sekarang negara Malaysia berada dalam keadaan yang agak menakutkan jugalah, kerana ada tuntutan daripada Sulu kepada Sabah. Siapa yang bertanggungjawab, siapa yang perlu dipersalahkan, saya fikir itu jangan lagi dipikir. Sekarang perlu buat damage control. Bagaimana untuk menyelesaikan, menyelamatkan ini daripada terus menjadi buruk. Terbaru, Polis Diraja Malaysia membuat satu kenyataan terbaru yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kepada SPRM. Tuntutan Sulu, PDRM buka siasatan unsur sabotaj. Siapa yang sabotaj? Polis Diraja Malaysia PDRM membuat siasatan, membuka kertas siasatan, berhubung isu tuntutan warga Filipina terhadap Malaysia yang mendakwa waris Kesultanan Sulu yang didakwa ancaman kepada keselamatan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, perlu polis melalui unit siasatan jenayah terkelas membuka siasatan di bawah Seksyen 124K Kanun Keseksaan, iaitu sabotaj. Katanya, satu laporan telah dibuat oleh Ketua Pengarah Bahagian ... Untuk mendapatkan berita lanjut, sila log masuk atau langgan utusan.com.my untuk membaca berita sepenuhnya. Itu saja, pendek saja. Cuma saja melalui tajuk ini saya fikir SPRM sedang melakukan satu tindakan yang baik. Kedaulatan negara Malaysia sekarang perlu untuk dipertahankan. Kita berdoa semoga perkara ini tidak berulang lagi. Semua duk tuding jari, kata Najib, kata Mahathir, macam-macam lagi lah. Sebab si anu kasih berhenti, si anu tidak betul-betul follow up, sampai ada yang kata ini kerana kecuaian Perdana Menteri, kecuaian menteri yang berkenaan, sehingga kerana cuai tarik luput sampai lepas itu. Yang hairannya, kenapa di Mahkamah Timbang Tara itu pun kah tercuai juga? Adakah itu pun tercuai juga? Tapi walaupun begitu, kita percaya kebijaksanaan daripada pemimpin Malaysia, kebijaksanaan daripada semua penguatkuasa negara Malaysia akan dapat menyelesaikan kemelut ini dengan baik. Saya percaya dengan diplomatik, dengan cara yang terbaik, Malaysia akan dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik. Dan kita berdoa semoga tanah ataupun tuntutan daripada Sulu ini dapat diselesaikan dengan baik, dan kedaulatan Sabah dalam gabungan Malaysia, kedaulatan Sabah dalam negara Malaysia dapat dipertahankan. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita mesti pertahankan kedaulatan, keamanan, keselamatan negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.